tadi lupa tekan. Okay, now back to this. Kadar tindak balas. Okay, kalau ditanya apakah maksud kadar tindak balas? Okay, nah, so tindak balas ialah apa tu, bahan tindak balas bahkan bertukar menjadi hasil tindak balas. Okay, itu maksudnya tindak balas. Ataupun daripada bahan ataupun reagent bertukar menjadi hasil ataupun produk. Okay, nah kadar, kalau disebut kadar, apakah maksud kadar? Kadar ialah rate, okay, ataupun masa. Dia melibatkan masa. So kadar tindak balas so kadar tindak balas ialah berapa lama masa ataupun betapa cepat sesuatu tindak balas berlaku. So ada 4 faktor yang boleh mempengaruhi sama ada menjadikan tindak balas itu lagi cepat ke ataupun lagi perlahan. Kalau saya tambah perkataan kadar, okay, kadar hanya boleh tinggi ataupun rendah sahaja, bertambah berkurang itu boleh. Tapi kadar kamu tidak boleh cakap cepat atau lambat. Okay, tindak balas saja kamu boleh kata cepatkan tindak balas, memperlahankan tindak balas. Alright, so kadar tindak balas. Macam mana kita mau meningkatkan ataupun mengurangkan kadar tindak balas? Okay, ada 4 faktor, 4 aspek ini yang akan mempengaruhi. Okay, now so first one kita akan tengok saiz bahan. Okay, ni minggu lepas saya sudah ajar tapi kita ulang sikit lah. Okay, now first saiz bahan. Okay, so ini dalam bentuk eksperimen, nanti kau tahu jugalah macam mana orang tulis, boleh kau rujuk di sini, okay. Now, tujuan dia untuk mengkaji kesan saiz bahan ke atas kadar tindak balas, okay. Hipotesis, now, hipotesis di sini, dia mesti berkaitan dengan eksperimen, jangkaan kamu terhadap eksperimen ini. Okey, nah di sini jangkaan kamu ialah semakin kecil saiz kalsium karbonat, okey, terdapat pada asid, semakin tinggi, nah tengok kadar tindak balas mestilah tinggi ataupun rendah sahaja. Okey, nah katakan kamu kata semakin kecil saiz kalsium karbonat, semakin rendah kadar tindak balas. Adakah jawapan itu diterima? Adakah jawapan itu? Okay, again now common sense bahkan semakin kecil semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, itu common sense kita tahu. Contohnya gula gula ketulan sama gula pasir, mana satu lagi cepat cair? Mesti gula pasir bahkan sebab saiz dia kecil. Okay, tapi in this case kalau hipotesis saya tulis semakin kecil semakin rendah, tinggi saya tukar jadi rendah kadar tindak balas. Okay, so hipotesis ini adakah dia diterima? Kalau ini tinggi, saya tukar jadi rendah. Adakah jawapan saya boleh diterima? Jawapannya yes, masih boleh. Sebab hipotesis hanya jangkaan. Okay? Dia boleh jadi, dia masih perlu diuji dengan eksperimen dulu. Okay? So kalau kamu tulis di sini rendah, masih boleh diterima. Cuma nanti kesimpulan kita perlu buat perubahan sikit. Okay? Nah, so boleh ubah dimanipulasi yang kamu kawal ialah saiz kalsium karbonat. Okay, kalsium karbonat ini contoh bahan-bahan yang mengandungi kalsium karbonat adalah contohnya batu marmar. Okay, simen kadilah. Okay, batu marmar, kulit telur. Okay, semua ini mengandungi kalsium karbonat. Okay, so saiz dia sama ada di ketulan besarkah, serpihankah ataupun serbuk. Okay, B, bergerak balas. Okay, bergerak balas ialah respons tindak balas dia punya respon lah. Okay, so kadar tindak balas. Okay, now yang kita mau uji ialah kadar tindak balas. Adakah tindak balas itu makin cepat? Kadar tindak balas itu tinggi ke ataupun rendah? Okay, yang dimalarkan. Okay, yang dimalarkan dari SVM sudah saya pernah ajar kan, tulis satu pun cukup sudah.
Okay. Tapi yang dimalarkan bermaksud dari awal hingga akhir eksperimen mesti kekal sama. Sebab kalau kau tidak kasih dia kekal sama, dia akan mempengaruhi result dia. Okay, so suhu di sini kita mau kasih kawal. Jangan pastikan suhu sama. Okay, jisim dia pun sama. Kalau pakai setiap satu eksperimen kau pakai 1 gram, 1 gram lah. Kau jangan tiba-tiba ini kau tambah 3 gram, 4 gram. Tidak. Okay, kasih sama. Kepekatan dan isi padu asid hidroklorik. Okay, kepekatan asid, isi padu asid juga perlu sama. Sebab kalau berlainan nanti dia akan mempengaruhi. So sebab kita uji satu sahaja. Setiap kali eksperimen kita uji satu pemboleh ubah sahaja. Okay, now so ini bahan darah das, okay. So set up dia begitu. Nanti kamu orang masa harap-harap sekolah buka kamu orang boleh buat hands on lah. Sebab itu hari ada yang bilang suruh kamu orang buat eksperimen di rumah, but kalau boleh saya tidak mau. Saya mau buat di sekolah. Okay, supaya kita boleh belajar sama-sama. Okay. Now, so dibilang satu buret, okay, ini buret lah, bukan burit, okay. Buret dipenuh, yang penuh dengan air diterbalikkan. Okay, bila diterbalikkan, air akan kekal atas sini. So kalau kau buka sini pusing-pusing, udara masuk, dia akan menyebabkan paras air turun. Okay, so kau perlu kawalkan air di paras maksimum sini. Okay, diterbalikkan ke dalam besen mengandungi air, okay, kemudian diapit menegak dengan kaki retort, okay, di sini. Okay. So paras air dalam buret dilaraskan, okay, so kau buka sini tapi dia turun laju, so kau buka sikit saja supaya dia masih di tempat yang ada garis, ada bacaan. Okay, dilaraskan supaya isi padu yang boleh dibaca dan bacaan buret awal direkodkan. Okay, kamu perlu record before after. Okay, ini yang selalu senior kamu orang ada yang lupa. Lepas buat eksperimen, ayolah, so saya lupa catat yang awal. Bodoh, pada muka. Buat sekali lagi. Okay, now so, okay, ini dia pakai 5 gram. Okay, fine. 5 gram kalsium karbonat ditimbang dan masuk ke dalam kelalangkon kon. Okay, 50 cm padu, 50 ml asid hidroklorik, 0.2 mol per dm padu. Ini adalah 0.2 molar. Okay, agak pekat jugalah. Okay, diukur dengan silinder penyukat dan memasukkan ke dalam kelalangkon. Okay, tuang ke dalam ini kelalangkon. Dan apa lagi? Now, asid hidroklorik dituang ke dalam kelalangkon. Kelalangkon bukan itu. Again, sorry. Asid hidroklorik dituang ke dalam kelalangkon yang mengandungi ketolan kalsium karbonat dan ditutup segera dengan salur penghantaran. Okey, kita tengok balik gambar dia. Okey, ini perlu tutup serta-merta sebab tindak balas dia kena asid saja bahkan dia terus akan keluar gas. Okey, so gas itu yang kita mau kumpul. Okey, jadi dengan serta-merta tutup penutup dia. Okey, supaya gas dia akan terkumpul dan akan masuk sini, bukannya keluar ke atmosfera. Okey, dia akan masuk ke sini. Okey, jam randik dimulakan serta-merta. Tutup saja, tekan jam randik. Okey, kelalangkon digoncang perlahan-lahan dan isi padu gas yang terbebas diperhatikan dan direkodkan setiap 30 saat. Okey, eksperimen ini kalau kita buat di sekolah pun sama. Setiap 30 saat catat. Tapi bahkan 30 saat ini bukan bermaksud kamu tutup itu jam randik. Okay, ada yang begitu 30 saat tak dia tutup dan dia pergi baca, okay, dan start balik jam randik. Tidak, jam randik tidak berhenti. Okay, dia gerak sahaja, tapi kamu punya mata yang perlu baca. Okay, 30 saat cepat-cepat ambil bacaan, 30 saat ambil bacaan. Okay, itu yang ramai yang salah di sini. Okay, so kelalangkon perlu digoncang perlahan. Kenapa? Kamu rasa kenapa kena goncang-goncang? Sebab supaya asid dan itu batu marmar bahkan sebati. Okay, kadang-kadang kalau kau tidak goncang bahkan ada asid yang tidak kena dengan batu marmar itu. Okay, so goncang tapi jangan goncang laju sebab semua kacau bahkan. Kau goncang perlahan. Pastikan asid itu bergerak sikit, okeylah. Okey. Eksperimen diulangi dengan menggantikan ketolan kalsium karbonat 5 gram. Okey, sama 5 gram. Awal 5 gram, akhir
Eksperimen 1 dan 2 pun pakai 5 gram, sama. Okay. Serbuk, tadi ketolan, sekarang pakai serbuk. Okay, so yang membezakannya ialah apa? Dia punya size. Okay, ataupun kita lebih spesifik bahkan dia adalah jumlah luas permukaan, okay, yang terdedah kepada asid. Kalau satu ketulan besar, susah mau hanya luas saja yang terdedah bahkan, tapi kalau kau kasih dia jadi serbuk, lagi banyak yang terdedah. Jadi tindak balas dia lagi cepat. Okay, so kalau kau tengok di sini, ini yang ketulan punya, okay, ketulan. Now, bacaan buret asal ialah 50 ml, okay. So, bila eksperimen start 30 saat, okey, sudah ada 4 cm padu. 60 saat sudah 8. So, inilah kamu perlu tolak sebenarnya. 50, okey, masih kosong. Kalau sampai 46, maksudnya 50 tolak 46, 4 cm padu. Sampai 37 bahkan 50 tolak 37, kau dapat 13 cm padu. So, begitulah. Okay, kamu kira data dia. Manakala, okey, kau tengok 300 saat maksudnya 5 meter sudah. Total dia adalah 25 cm padu. Okey, kita tengok yang serbuk punya. Serbuk punya sangat laju, kau tengok. Okey, 30 saat bahkan, terus 10 cm padu sudah. Okey, sampai last. Okey, total dia ada 40. Maksudnya dalam Fim, kau jangan lompat ah. Jangan lompat. Kita kau. Ui, dah dahsyat tau, kau pergi ambil gambar sana buat apa? Anjay. Dapatan. Okay. Okay, now, so di sini nampaknya dia lagi banyak. Okay, yang tadi total 25 saja, ini total 40. Okay, kita tengok graf dia. Okay, kalau dilukiskan graf, ini juga yang saya expect. Nanti saya bagi kertas graf. Okay, in English lah ini. Tapi kau boleh tulis dalam bahasa Melayu. Okay, kecilkan sikit. Kau tengok. Okay, massa di bawah. Okay, isi padu di atas. Okay, now, so kau tengok. Chips ialah ketolan, powder ialah serbuk. So yang ketolan kau tengok, dia naik banget, dia naik juga. Yang dua-dua pun naik. Tapi mana satu lagi curam? Miau. Okay, mana satu lagi curam? Okay, yang lagi curam ialah warna biru. Okay, yang powder. Okay, dan kita dapat lihat last kali pada 300 saat yang chips punya ketolan 25 ml, 25 cm padu saja. ml lah, saya baca ml. Okay, manakala untuk yang powder punya, okay, powder punya, yang serbuk punya, dia sampai 40. Maksudnya keseluruhan tindak balas di sini adalah lagi laju daripada tindak balas di bawah. So kadar tindak balas yang atas ini adalah lebih tinggi daripada yang bawah ini. Okay, nah so boleh kira kadar tindak balas purata dalam 300 saat. Okay, again purata maksudnya dalam satu tempoh masa itu. Ataupun selalunya saya suka cakap purata itu dia mau keseluruhan. Okay, so start daripada 0 sampai 300. Okay, so 300 saat berapa bahagi? Okay, ketolan punya tadi 25 bahkan. Okay, 25 bahagi 300 kita dapat ini. Okay, fine. Unit dia cm padu per saat. Okay, kamu juga boleh tulis begitu. Okay, saya tulis di sini cm padu. Cm padu mana-mana saja. Kau suka cara ini boleh, kau suka cara ini pun boleh. Tapi yang ini kau punya negative sign jangan salah. Okay, dan jangan kau tulis cm padu, kau tulis yang besar-besar begini. Salah. Okay, 3 ini mestilah ada di atas begitu. Okay. Now, kita tengok nilai dia. Okay, unit dia boleh abaikan sebentar. Okay, biasanya perlu tulis jangan kau masa exam, masa PA, PB, jangan kau tinggalkan ini. Okay, cuma sekarang kita hanya tengok nilai, bandingkan. Okay, now, untuk ketolan dia 0.083. Untuk serbuk, okay, 0.146. Sangat terang di sini, sangat obvious, sangat ketara.
yang serbuk punya, dia punya nilai jauh lagi tinggi daripada yang ketolan. Okay. So berdasarkan graf, kecerunan bagi serbuk kalsium karbonat adalah lebih curam. Okay, yang biru itu, nah kau tengok, yang biru punya lagi curam daripada yang merah. Okay, adalah lebih curam berbanding dengan ketolan kalsium karbonat. Ini menunjukkan bahawa kadar tindak balas, kadar ada kadar di sini. Bagi serbuk kalsium karbonat adalah lebih tinggi. Serbuk punya kadar lagi tinggi. Now, so perbincangan di sini, kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorid cair untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, inilah gas yang kita kumpulkan dalam buret. Serbuk kalsium karbonat mempunyai jumlah luas. Nah saya baca secara ringkas. Serbuk dia punya jumlah luas permukaan, yang terdedah, yang lebih besar. Berbanding dengan ketolan. Ketolan dia punya jumlah luas permukaan adalah kurang. Walaupun dua-dua sama 5 gram. Tapi yang terdedah kepada asid, serbuk mestilah lagi banyak. Oleh itu, kadar tindak balas bagi serbuk kalsium karbonat, bagi serbuk adalah lebih tinggi. Kadar untuk serbuk adalah lebih tinggi. Nah, berdasarkan keputusan eksperimen kadar tindak balas berkurang dengan masa. Nah, kita boleh lihat. Awal bagan dia macam pancut tinggi-tinggi, dan lama-lama makin landai. Makin lama makin landai, sama saja. Kadar tindak balas berkurang dengan masa. Kecerunan graf yang berkurangan dengan masa semakin meningkat. Kau tengok. Makin lama masa limpas, makin kurang curam. Kecerunan dia berkurang. Ini pun sama, kecerunan berkurang. Tapi last kali bahkan kau tengok, walaupun berkurang, apa kau bilang? Menara Paris mau tengok kapan? Menara Paris? Koi. Apa kau ni? Damn. Oi, pesan lah. Astaga. Okey. Balik sini. Saya pun terganggu tengok message kau. Now. Apa sudah saya mau cakap? Nah, kau tengok. Akhir sekali bagai dua-dua pun mencapai maximum volume of gas in both experiment are the same at the kita baca sekali. Maximum volume of gas in both experiment at the of reaction is same. Salah. Sini tata bahasa dia salah. Dia sepatutnya cakap maximum volume for both experiments are the same. Kau tengok maximum. Tadi kan dia sampai 300 saat. 300 saat mungkin sampai sini saja. Sebab itu kau nampak perbezaan. Ini lagi banyak. Tetapi bila eksperimen betul-betul habis, proses tindak balas dia betul-betul habis bahkan, kau akan dapati dia punya isi padu gas adalah sama. Kenapa mereka sama? Sebab jisim kalsium karbonat yang kau pakai adalah sama, 225 gram. Asid yang kau pakai pun kepekatan sama, isi padu sama. So kalau dua-dua pun sama, maksudnya kau akan dapat gas, isi padu gas pun akan jadi sama. So ya gitulah. Wait, let's move on. So, graf ini kau faham juga kan? Gambar ini. Kau boleh bandingkan kecerunan, dua-dua ini adalah sama. Powder warna biru, dia lagi laju. Kecerunan dia lagi curam daripada yang merah, chips. Yang ketolan punya. Tapi akhir sekali, dia punya produk dua-dua adalah sama. Cuma mana laju sampai ataupun perlahan sampai. So kesimpulan dia selalu saya bilang balik kepada hipotesis. Nah kau tengok. Hipotesis tadi dia bilang semakin kecil saiz kalsium karbonat, semakin tinggi kadar tindak balas. Kalau eksperimen kamu setuju dengan, kita bilang in agreement ataupun dia selaras dengan hipotesis kamu, jadi kamu salin saja hipotesis dan kamu tulis hipotesis diterima.
Okay, now kalau jangkaan kamu silap di atas, so what do you do now? Okay, kamu tuliskan yang sebaliknya tadi. Okay, mungkin kamu tulis semakin kecil, semakin rendah. Okay, sekarang kamu dapati semakin kecil, semakin tinggi. Okay, now, so how? So kamu tulis yang betul dan kamu tulis hipotesis tidak diterima. Okay, selalu saya masih ingat Sam lepas ke? Ya, bila saya ajar kamu orang, bila buat buat eksperimen bahkan, kamu orang hantar, saya tengok cek balik, then saya dapati, nah, sini selalunya kesimpulan silap juga. Saya sudah bilang, ini jangan kau main salin saja. Okay, kamu perlu cek eksperimen ini selaras ke tidak, result selaras dengan jangkaan ke tidak. Kalau selaras, salin, then hipotesis diterima. Kalau tidak, kamu tuliskan yang betul, and then hipotesis tidak diterima. Ya gitulah. Oh, okey, baru siap satu. Ada ada 3 lagi. Pelan-pelan, sabar kau. Okey. Um, kesan suhu. Okey. Nah, suhu juga boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, ini saya buat laju sikitlah instead of kita tengok cara eksperimen dia, kita tengok proses dia. Okey, kita pakai tengok dulu dimanipulasikan. Okey. Yang kita kawal ialah larutan, suhu larutan natrium thiosulfate. Okey, yang bergerak balas ialah sama kadar tindak balas, yang dimalarkan yang lain. Okey, kepekatan. Sekarang suhu saja yang kita kasih ubah-ubah, yang kepekatan dia dengan asid kita kasih sama. Okay, now. So proses dia begitu. Okay, wait, Bella. Saya tunjuk gambar dia dulu. Gambar dia ada di bawah sini. Okay, nah begitu. Okay. Nah, so ada X di sini. Okay, asalnya larutan ini adalah lalut sinar. Kita boleh tengok tembus dari atas, nampak tembus. Tapi bila kamu tambah asid, dia akan menghasilkan mendakan. Dan mendakan itu yang menyebabkan X akan hilang. Okay, so apa yang kita tengok sekarang ialah masa yang diambil untuk X ini tidak dinampak lagi. Okay, so itulah dalam eksperimen ini kita buat cara begitu. Okay, tengok balik yang tadi punya. Okay, suhu. Nah, sukat larutan natrium thiosulfate, okay, ke dalam kelalangkun. Okay, so bawah letak kertas, selai kertas putih, tanda dengan X, okay, atau kamu tanda apa-apa pun boleh lah, asalkan kamu nampak. Okay, suhu awal larutan disukat menggunakan termometer, okay, rekod bacaan suhu pada jadual. Okay, asid hidroklorik 5 ml, 2 molar, okay, ini sangat pekat, ini kena hati-hati. Okay, dengan menggunakan silinder pengukat yang lebih kecil. Okay, dengan cepat dan cermat, okay, jangan kau tertong ke atas meja, tertong ke atas tangan kawan. Okay, tuang cepat dan cermat, tuang asid hidroklorik ke dalam kelalangkun. Tuang saja, start jam randik. Mulakan jam randik. Okay, dan kacau larutan kelalangkun dengan cermat menggunakan rod kacau. Okay, kamu kacau, jangan kacau laju-laju. Kau just kacau, pastikan dia sebati. Bukannya macam kamu bancuh Milo, pecah-pecah sampai air semua tersembur. Okay, dengan cermat saja, hati-hati. Pastikan larutan dalam tidak terkeluar. Okay, so perhatikan tanda X menerusi larutan dari atas. Okay, so hentikan jam randik sebaik sahaja tanda X tidak kelihatan lagi. Okay, kau tengok. Okay, makin lama makin kamu nampak mendakan bagan, makin pudar. Tapi masih nampak X, so teruskan. Sampai X betul-betul tidak lihat, okay, stop jam randik. Okay, so catatkan masa yang diperlukan untuk tanda X tidak kelihatan. Okay, dan kita ulang lagi langkah 1 sampai 8. Ulang semua menggunakan suhu larutan yang berlainan. Okay, seperti dalam jadual. Okay, panaskan larutan natrium thiosulfate dalam bika sehingga suhu yang dikehendaki sebelum menambahkan asid hidroklorik. Okay, now, so apa-apa suhu yang kamu mahu, kamu boleh panaskan ataupun sejukkan sampai suhu yang itu kamu dapat. Okay, asid kita tidak kasih panas atau sejuk. Yang kita kasih tukar suhu ialah larutan natrium thiosulfate saja. Okay, so kamu boleh tengok di sini. Okay, so first suhu dia mau
hilang sudah. Sepatutnya sini 30 kali ataupun suhu bilik lah. Okay, dan sini 40, 45. Okay, kita cuba dengan suhu yang berlainan. Okay, so dan kita kira masa dan 1/3 bahkan 1 bahagi saat itu adalah kadar. Inilah di sini adalah kadar. Ini adalah masa, so sini adalah kadar. So lukiskan graf. Okay, graf yang kamu akan dapat lebih kurang begitu. Okay, kalau suhu makin tinggi, oh sorry, suhu di sini pula. Now, ini bahkan sebenarnya salah. Okay, ialah dia suka letak masa di bawah, tapi yang dimanipulasi, sebab sekarang dimanipulasilah suhu. So, temperature bagi saya kan sepatutnya letak di paksi X, time di paksi Y. Okay, tapi bentuk graf sama juga. Okay, kamu dapati di sini. Nah, semakin suhu menurun, okay, daripada 50. Okay, 50 dia dalam kurang dari mungkin 13 saat saja. Okay, tapi sampai 30 darjah Celsius, masa yang diambil adalah dalam 28 ke? Ya, dalam 28 ke 29 begitu. Okay, kalau suhu di bawah di 27, okay, kau akan dapat masa yang diambil adalah dalam 33 saat kali. Okay, so kamu dapat lihat. Kalau suhu rendah, masa yang diambil akan meningkat. Kalau suhu tinggi, masa yang diambil adalah pendek. Okay, perbincangan. Okay, yang ini okay, kita tengok dulu. Okay, nyatakan hubungan antara suhu larutan natrium thiosulfat dengan masa berlakunya tindak balas. So, suhu dan masa, apakah hubungan mereka? So, hubungan mereka semakin tinggi, semakin berkurang. Okay, semakin tinggi suhu, semakin berkurang masa. Okay, apakah maksud 1 bahagi masa? Okay, kalau bahagi masa maksudnya kadar. Okay, kadar. Sebenarnya kadar saja, bukan kadar tindak balas. Okay, kadar saja. Tapi biarlah kalau kau tulis kadar tindak balas pun faham juga. Okay. Okay, nyatakan hubungan antara suhu dengan kadar tindak balas. Okay. Nah, tadi adalah hubungan suhu dengan masa, bahkan sekarang hubungan suhu dengan kadar. So, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, dan kesimpulannya begitulah. Tengok balik hipotesis. Kalau sama, kau salin balik dan hipotesis diterima. Kalau lain, tulis yang betul di sini, hipotesis tidak diterima. Itu saja. Wah, sakit tekak lah. Okay, now eksperimen 3, kesan kepekatan. Tokoy. Okay, mengkaji kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. Okay, semakin jangkaan kamu, hipotesis kamu ialah semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, ini jangkaan kamu. Kita tengok. Eksperimen dia masih sama, masih begitu. Okay, cuma yang beza sekarang ialah kepekatan yang berbeza. Suhu masih sama. Okay, so tengok proses yang lebih kurang sama macam di atas. Okay, 0.2 molar 50 ml larutan sodium thiosulfate, okay, natrium thiosulfat masuk ke dalam langkon. Okay, tanda X sama juga, X di bawah, pastikan okeylah kamu tembus, kamu nampak. Okay, tanda X boleh dilihat dengan mudah yang mengandungi larutan, okay, sebab dia lusinar. Okay, dan apabila kamu tambah asid, okay, sama juga proses dia. Okay, jam nanti di larutan kelalangkun digoncang. Okay, kamu mau kacaukan, kamu mau goncang pun boleh, tiada masalah. Yang penting dia sebati. Okay, so jam nanti diperhentikan apabila X tidak kelihatan. Okay, so masa yang diambil untuk X direkodkan, okay, macam tadi. Okay, now point 9, dia kena ulang dengan menggunakan isi padu berbeza bagi natrium thiosulfat, asid hidroklorik dan air suling seperti dalam jadual. Okay, now kamu boleh buat, okay, di sini ada kiraan dia. Okay,
isi padu natrium thiosulfat, sekarang kepekatan dia. Okey. Sama juga kau tengok kan kiri tambah kanan, jumlah dia masih 50 cm padu. Okey, yang bezanya ialah kepekatan. Kau tengok asal kepekatan natrium thiosulfat ialah 0.2 molar bahkan 0.2 mol per dm padu. So, kita pakai bulat-bulat 50 ml dan tidak tambah air. Okay. So, kepekatan adalah kekal sama. Okay, ini kita abaikan dulu. Okay, kita just kira dia punya kepekatan. Okay, next eksperimen kita pakai 40 cm padu punya dan kita campur dengan 10 cm padu air. Total masih 50 cm padu tapi kepekatan lain sudah. Okey, berkurang sudah. Dan makin lama makin bercampur makin berkurang. Okey, nampak bahkan di sini dia makin berkurang. So, kalau kepekatan yang tinggi, masa pembentukan mendakan 19 saat. Sangat laju. Okay, tapi kalau kepekatan sampai 0.04, dia dalam, kalau tidak silap, sini adalah 20 kali ganda kah? 20 kali ganda pencairan. Okay. So, masa yang diambil sampai hampir 2 minit. Okay, 115 saat. Alright, so kita tengok graf kepekatan melawan masa. Okay, so again masa di bawah seperti masa di atas. Okay, kepekatan. Okay, kalau tinggi kepekatan, masa yang diambil pendek. Rendah kepekatan, masa yang diambil sangat lama. Okay, so perbincangan dia berdasarkan graf kepekatan melawan masa. Okay, dapat diperhatikan bahawa apabila kepekatan natrium thiosulfat berkurangan, okay, masa yang diperlukan untuk X bertambah. Okay, again kepekatan berkurang, masa yang diperlukan adalah bertambah, masa lagi lama. Okay, ini bermakna apabila kepekatan berkurangan, kadar tindak balas juga berkurang. Okay, dia jadi perlahan. So, kadar tindak balas berkurang. Okay, now. So, tadi adalah graf kepekatan lawan masa kan. Sekarang kepekatan lawan kadar. 1/time adalah kadar. So, kamu dapat lihat. Okay, kepekatan meningkat, kadar juga meningkat. Okay, so semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay. So kesimpulan macam sama juga. Tengok balik hipotesis kalau ngam ini dan hipotesis diterima. Okay, last one. Mungkin. Okay, nah mungkin bahkan sorry saya pekat sakit sikit sudah. Okay, now mungkin saya belum pernah cerita bahkan. Okay lah, saya ulang sekali lagi. Okay, mungkin adalah seperti, contohnya kau tahu kawan kau mau pakai nama kah? Okay lah, kawan baik kau, dia suka seorang perempuan. Okay, kawan baik kau suka seorang perempuan, jadi kamu pun kenal mereka berdua. Kalau kamu berfungsi sebagai mungkin, kamu akan jadi orang tengah untuk mempercepatkan hubungan mereka. Okey. Dan akhir sekali mereka pun kahwin dan beranak. Tapi adakah kamu jadi pihak ketiga? Tidak. Okey, itulah maksud mungkin. Mungkin hanya mempercepatkan tindak balas. Okey, tetapi dia sendiri tidak menjadi sebahagian daripada hasil. Okey, lainlah kalau katakan kamu tengok kawan kau mau dia mau pop seorang baby kan, kamu pergi konon-konon kau pergi bantu mereka, lasas kau pula yang bersama baby itu kan. Itu bukan mungkin sudah, itu dipanggil pengkhianat. Pengkhianat kawan, tidak apa. Okay, memang kawan anjing gitu. Okay, now, so back to mungkin. Mungkin ialah bahan yang boleh mengubah kadar suatu tindak balas kimia. Okay, sama ada dia mempertingkatkan ataupun melambatkan. Tapi secara lazimnya kita belajar yang mempertingkatkan.
Okay, yang menambahkan kadar. Tetapi dirinya tidak berubah secara kimia pada akhir tindak balas itu. Okay, ia hanya mempercepatkan, tapi dia sendiri dia sendiri masih kekal sama. Okay, masih kekal jomblo. Okay, now makin positif mempercepatkan tindak balas, iaitu meninggikan kadar tindak balas. Okay, yang kita belajar semua makin positif. Okay, belum ada juga makin negatif sebab kadang-kadang tindak balas terlampau cepat, kita tidak dapat sesuatu. Kadang-kadang ada jugalah saintis ataupun kilangwan dia memperlahankan tindak balas supaya dia dapat hasil yang dia mahu. Okay, anyhow kita tengok eksperimen ini mengkaji kesan makin manggan IV ialah 6. Okay, 6 manggan 6 oksida ke atas kadar penguraian hidrogen peroksida. Okay, manggan oksida ini adalah logam. Okay, logam yang boleh mempercepatkan hidrogen peroksida. Okay, so hipotesis sebab sekarang ialah makin bahkan kamu hanya perlu sedikit saja, tidak perlu banyak. Okay, sedikit pun cukup sudah sebab kau boleh berulang pakai lah. Okay, so sekarang isu dia ialah ada kehadiran dia, bukannya banyak ataupun sedikit. Okay, so makin mangan oksida dapat meninggikan kadar penguraian hidrogen peroksida. Okay, now kamu tahu juga kan hidrogen peroksida ini adalah apa? Tahu kan? Okay, kalau tidak tahu boleh pergi farmasi. Okay, biasanya hidrogen peroksida ini adalah untuk dia ejen pemutihan ataupun melunturkan warna. Okay, ada orang pakai hidrogen peroksida untuk berus gigi supaya gigi dia putih. Tapi jangan kau terlaknat sebab dia boleh menyebabkan kematian. Okay, hidrogen peroksida bila diuraikan, okay, dia punya formula apa? Sebenarnya adalah H2O2. Okay, bila diuraikan, okay, dia punya bentuk adalah begitu. Kamu akan dapat air H2O silap H2O dan juga oksigen O2. Okay, so kau tengok ini air, ini oksigen. Dua-dua ini adalah benda yang kita perlukan. Kita perlukan air, kita perlukan oksigen. Tetapi apabila bergabung dan menjadi hidrogen peroksida, ini boleh menyebabkan kematian. Okay? Now, so penguraiannya maksudnya dia sendiri breakdown dia breakdown jadi air dan juga oksigen. Okay. Now, so kita tengok di sini. Now, eksperimen 1 kita kasih dia mengurai sendiri. Memang hidrogen peroksida akan terurai secara sendiri. Tetapi kalau kamu tambah mangan oksida, kamu tambahkan makin, dia akan jadi lagi laju. Okay. Now, back to equation tadi ya. Okay. Hidrogen peroksida adalah cecair, H2O adalah cecair, O2 ialah gas. Kalau kamu mau mengukur kadar tindak balas, mana satu kamu pilih? Okay, ini di bahagian awal chapter ini kita sudah belajar. Okay, mana satu yang sesuai? Okay, dua-dua pun boleh, tiga bahan ini pun boleh dipakai untuk mengukur. Tapi mana satu yang lagi sesuai untuk mengukur? Okay, yang paling sesuai ialah oksigen sebab oksigen yang dibebaskan ialah dalam bentuk gas. Yang dua ini masih cecair. Jadi dan dua-dua cecair ini tiada warna. Jadi macam mana kita mau kasih asingkan? Okay, dalam kelalangkun itu kita tidak dapat bezakan H2O2 ataupun H2O. Okay, yang kita boleh bezakan ialah gas oksigen yang dibebaskan. Okay, sebab itu setup eksperimen begitu. Okay, H2O2 bila terurai, dia akan gas oksigen akan mula berkumpul dan push ke sini dan terkumpul di sini. Dan kita bolehlah tengok dia punya jumlah isi padu. Okay, kita boleh tengok isi padu dia mengikut masa. Okay, so sama juga kalau sini kita tambah tambah mangan oksida, oksigen juga akan dibebaskan tapi dia lebih cepat. Okay, setup dia sama.
Okay, now, so graph dia kamu akan nampak begitu. Okay, without catalyst, tiada mungkin dia sendiri akan terurai juga. Tapi with catalyst dengan mungkin dia lagi curam. Okay, dan last kali kau tengok, adakah isi padu oksigen sama? Ya, masih sama. Sebab yang kamu pakai adalah sama. Dua-dua pun 50 cm padu, 50 ml hidrogen peroksida 0.02 molar. Okay, ini dua-dua pun sama. Okay, so gas yang dihasilkan, jumlah gas adalah sama, cuma mana satu lagi cepat mencapai. So kita dapat lihat with catalyst, dia di sini sudah maksimum, sudah berhenti tindak balas. Tapi di masa ini, yang without catalyst, dia masih sedang terurai, masih belum habis terurai. Okay, sampai sini mereka samalah. Okay, so graf berikut menunjukkan kesan mungkin ke atas kadar tindak balas bagi penguraian oksigen peroksida yang dimungkinkan oleh serbuk mangan oksida. Okay, so kamu dapat lihat kesan dia. Kalau ada mungkin dia lagi laju. Perbincangan okay yang saya tulis tadi. Okay, hidrogen peroksida akan terurai. Dia sendiri saja akan terurai sudah. Okay, air dan oksigen. So persamaan equation dia adalah hidrogen peroksida. Ya, kamu akan dapat air dan oksigen. Dia akan terurai jadi air dan oksigen. So kadar penguraian lagi tinggi jika mangan oksida digunakan. Okay. Okay. Now kalau ada apa tu? Kalau ada mungkin, okay, tindak balas dia di sini adalah sama. Okay, yang membezakan ialah masa yang diambil. Okay, so kesimpulan, kadar tindak balas penguraian hidrogen peroksida lebih tinggi. Okay, kadar dia lebih tinggi jika ada mangan. Okay, dan hipotesis diterima. Jika ada mungkin mangan oksida. Alright, now, so di sini kita tengok aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, okay, dalam industri dan kehidupan harian. Kita tengok dulu kehidupan harian. Okay, first ialah simpan makanan. Kenapa kita mau simpan makanan dalam icebox? Okay, sebab mikroorganisma, bakteria kulat akan menyebabkan makanan rosak. Okay, pada suhu 10 sampai 60. Nah, inilah suhu yang paling syok. Mereka boleh bertumbuh dan berganda. Okay. So bagi mengelakkan makanan daripada rosak, dia mesti simpan di tempat yang bersuhu 5 darjah Celsius seperti peti sejuk ataupun peti ais dia adalah negatif sudah, negatif 10 kah, negatif 5 kah. Okay. Bagi mengurangkan bakteria membiak. Adakah dia menghentikan bakteria membiak? Tidak. Okay. Makanan yang simpan dalam icebox lama-lama pun akan rosak juga. Okay. Tapi dia boleh melambatkan masa dia. Kau boleh simpan lama sikit. Okay, daripada kau ampai di atas meja saja kan, sekejap saja sudah bangas. Okay. Now, suhu yang rendah dalam peti ais akan melambatkan tindak balas mikroorganisma merosakkan makanan. Okay. Now, pembakaran arang batu. Ini adalah faktor saiz bahan. Okay. Kepingan arang yang besar tidak dapat terbakar dengan mudah. Okay, sebab jumlah luas permukaan yang terdedah kepada oksigen sangat kecil. Okay, tetapi kalau kepingan itu dipecahkan jadi yang kecil, okay, ia boleh dibakar dengan mudah. Okay, sebab jumlah luas permukaan lebih besar terdedah. Okay, tindak balas lebih cepat. Itu juga sebab kita panggang-panggang, kita mau kasih pecahkan beberapa biji arang. Okay, supaya dia lebih mudah terbakar dan dia akan mula merebak pembakaran ke arang yang lain. Okay. Now, so memasak makanan. Okay, ini dia pakai contoh periuk tekanan. Okay, pressure cooker. Nah, kenapa pressure cooker? Kita tengok dulu. Tekanan di dalam lebih tinggi berbanding di luar periuk. Okay, dia akan meningkatkan suhu takat didih makanan. Makanan lebih cepat dimasak. Okay, kalau kamu ada pressure cooker, kamu akan perasan juga. Okay, makanan lebih cepat masak kalau kau pakai pressure cooker. So, dia jimat api, jimat tenaga lah kalau kamu pakai pressure cooker.
Okay, kalau pressure, okay, ini ada dalam kimia tingkatan 6 ke? Dia sebenarnya ada sebut kalau tekanan bertambah, dia akan meningkatkan suhu takat didih. Okay, so sebab itu dia lagi cepat dimasak. Okay, industri pula ada 3 industri. Ini sebenarnya minggu lepas saya ada ajar ini, tapi kira ini untuk ulangan sajalah. Okay, Haber proses, proses sentuh, proses Oswald. Okay, tiga proses ini kamu pernah, kalau tidak silap bahkan pernah belajar dalam SVM. Ya, dan masa SVM pun saya pernah sebut. Masa DBM, first sem kamu akan belajar ini. So, ulang lah. Okay. So, Haber proses adalah penghasilan amonia. Ini pun saya masih ingat. Okay. Ada gambar raja lagi di SVM. Okay. So, fakta dia adalah sama. Suhu adalah 405 sampai 505 darjah Celsius. Tekanan 200 atmosfera. Okay. Tekanan yang kita mengalami sekarang ialah 1 atmosfera saja. Okay. Atmosfera ialah udara di sekeliling kau. Okay. Kau bayangkan tekanan itu darab 200 kali ganda. Okay. So itulah yang dijadikan 200 atmosfera. Okay. Dan bila ditambah lagi makin sebuk besi, proses ini boleh dipercepatkan. Okay. Now, contact proses sentuh menghasilkan asid sulfurik pekat. Okay. Now, so suhu dia lebih kurang 500 darjah Celsius, tinggi juga. Okay. Tekanan tidak perlu tinggi, 1 atmosfera saja. Okay. So maksudnya di sini kamu tidak perlu kasih tambah tekanan. So mungkin dia ialah vanadium oksida, vanadium 5 oksida. Okay, last, Oswald proses. Oswald proses adalah untuk menghasilkan nitric acid. Nah, kau tengok suhu sini jauh lagi tinggi, 850 berbanding dengan tadi 500, 400 lebih. Okay. Ini dia mau 800 dan tekanan tidak begitu tinggi, 5 kali ganda saja, 5 atm, dan makin yang diperlukan ialah platinum untuk mempercepatkan penghasilan asid nitrik. Okay. Ya, so gitu saja. Adakah kamu pening sudah? Pening sudah? Tidak biasa. Tidak juga. Tidak juga sebab kalau tidak silap last week siapa yang join macam si Fem sama Pano kah yang kamu orang saja kan yang join, so kira kelas ini kita ulang juga lah. Okay, so kalau tiada soalan dan okay lah, tiada masalah. So minggu depan bukan, next class. Next minggu depan class. cuti ya Ustaz? Cuti tiada apa, masih sama, masih ada kelas pak. Mau si Fem. Raya haji itu macam 20 lebih hari bulan nggak? Awal bah, belum lagi. Dalam lebih kurang 2 ke 3 minggu lagi yang raya haji. Okay, apa saya mau cakap sudah? Okay, nah bab 4 dia tiada PB. Okay, yang PB dia adalah eksperimen tapi belum lagi kita buat bagan. So untuk bab 2 sama bab 1 kah? Okay, hujung bab 1 dan hujung bab 3. Bab 3 kah bab 2? Bab 3. Ada kuis bagan yang ujian tu, sudah kamu siapkan enggak? Sudah kamu buat? Awet saya Hampir siap, Sir. Hampir siap. Okay, namanya saya off recording dulu. Sekejap.